Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baharu, iaitu adab menziarahi orang sakit. Apakah adab-adab ketika ingin menziarahi orang sakit? Yang pertama, kita hendaklah memilih masa yang sesuai. Janganlah kita pergi menziarah pada waktu malam ke, pada waktu subuh ke, awal-awal pagi ke, kerana itu adalah waktu untuk mereka berehat. Yang kedua, mendoakan pesakit agar cepat sembuh. Jadi kita boleh doakan agar pesakit diberi kesembuhan oleh Allah. Yang ketiga, memperlihatkan kasih sayang. Yang keempat, membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarga mereka. Sebagai contoh, kita boleh membantu mereka membeli ubat-ubatan ke, membantu membelikan makanan ke, dan barang-barang keperluan yang lain. Seterusnya, memberikan kata-kata perangsang dan kata semangat. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan dan tidak membuat bising ketika melawat, kerana ini akan mengganggu pesakit dan keluarga mereka. Seterusnya, marilah kita tengok pula apakah hukum menziarahi orang sakit. Hukum menziarahi orang sakit adalah sunat, dan kita boleh baca seperti hadis yang di bawah. Kemudian, marilah kita tengok pula doa mendengar musibah, doa ketika menghadapi kecelakaan, dan doa untuk orang sakit. Yang pertama, doa mendengar musibah atas kematian atau kemalangan. Bacaannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Seterusnya, doa ketika menghadapi kecelakaan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada tenaga kepunyaannya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang ketiga, doa untuk orang sakit. As'alullahal azima rabbal arshil azimi an yashfika. As'alullahal azima rabbal arshil azimi an yashfika. Maksudnya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan Arasy yang besar, moga-moga dia menyembuhkan engkau. Jadi, doa yang pertama tadi kita bolehlah baca bila kita mendapat khabar ada saudara mara kita ke, ada rakan-rakan kita ke yang meninggal dunia ataupun yang terlibat dengan kemalangan. Doa yang kedua bolehlah kita baca bila kita sedang menghadapi kecelakaan. Dan doa yang ketiga bolehlah kita baca untuk orang yang sakit. Seterusnya, kita akan tengok pula perkara-perkara yang perlu dilakukan apabila berhadapan dengan orang sakit. Yang pertama, kita hendaklah memberi kata-kata perangsang
ataupun kata semangat. Contohnya, bersabarlah, semoga kamu cepat sembuh. Makan ubat selalu, ikut nasihat doktor. Banyakkan berzikir dan berdoa, selalu membaca Al-Quran. Jadi ini ialah antara kata-kata perangsang atau kata semangat yang kita boleh katakan kepada orang yang sakit. Yang kedua, kita boleh membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarga mereka. Seperti contoh, membawa pesakit berjumpa doktor, mencari sumbangan untuk pesakit dan menjaga kebajikan keluarga pesakit. Dan yang ketiga, hendaklah kita memperlihatkan kasih sayang. Seperti contoh, urut di tempat yang sakit dengan lembut, jaga percakapan dan tingkah laku kita supaya tidak menyinggung perasaan pesakit, dan ucapkan kata-kata zikir dan syahadah, semoga dia sentiasa mengingati Allah. Seterusnya, mari kita tengok pula faedah beradab menziarahi orang sakit. Apakah faedah ataupun kebaikan bila kita pergi menziarahi orang yang sakit? Yang pertama, kita akan menggembirakan pesakit. Jika kita menziarahi pesakit, hendaklah kita membawa sedikit buah tangan untuk mereka. Yang kedua, kita akan menginsafi nilai sihat. Bila kita tengok orang yang sakit, kita akan lebih bersyukur dengan nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Yang keempat, mendapat rahmat Allah. Yang kelima, mengurangkan penderitaan pesakit. Dan yang terakhir, mendapat ganjaran pahala dari Allah. Akhir sekali, kita akan tengok perkara yang perlu dihindari semasa menziarahi orang sakit dan apakah akibat jika kita tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Perkara yang perlu dihindari semasa menziarahi orang sakit. Jadi di sini ialah perkara yang kita perlu elakkan, perkara yang jangan kita buat waktu kita menziarah orang yang sakit. Yang pertama, membuat bising ketika melawat orang sakit. Yang kedua, menambah penderitaan pesakit dengan kata-kata yang tidak sesuai. Yang ketiga, memakan makanan yang disediakan untuk pesakit. Yang keempat, melawat pesakit terlalu lama. Dan yang kelima, menimbulkan kerisauan pesakit dan ahli keluarga. Akhir sekali, akibat jika kita tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Jika kita tidak beradab, jika kita mengabaikan adab-adab ketika menziarahi orang yang sedang sakit, apakah akibatnya? Yang pertama, kita akan dibenci Allah dan Rasul. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, dibenci oleh masyarakat. Dan yang keempat, dibenci oleh keluarga dan pesakit. Jadi, tamatlah sudah tajuk adab menziarahi orang sakit pada hari ini. Diharapkan agar murid-murid dapat faham dengan apa yang telah disampaikan dan dapat mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan seharian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.